Okey ke? Assalamualaikum bakal doktor kat sini. Okey, hai bakal doktor. Okay, right, okay. So hari ni sebenarnya kita ada namakan ni penjenamaan yang baharu. Penjenamaan, rebranding. Kita ada banyak versi sekolah. Betul. Tapi ini kita pertama kali memperkenalkan sekolah wacana. Sekolah wacana. Jadi adakah anda bersedia untuk mendengar tentang apa itu sekolah wacana? Dah bersedia? Sudah ready untuk diwacanakan? Dah ready. Okay, tapi sebelum kita bermula, marilah kita apa ni? Aku Zack Kapla High Council. 25 hari bulan saya jumpa High Council dekat KLCC. Awas saya jadi MC awas. Okay, so jom kita mulakan kelas kita hari ini dengan bacaan doa. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey. Okey. Laki patut baca doa. Oh tak apa. Tak apa. Abang Zack. Abang hari ni kan. Macam tu. Abang kita okey je. Kami kadang-kadang ikut turn. Kalau makan, biasanya makan Cikgu Daniel. Dia macam tu. Kita bagi peluang. Ya, kan kita sama. Sama rata macam tu kan. Sempat lagi tak cikgu kau nak makan? Makan je. No problem. So itu orang pun tak nampak apa orang tengah buat. Okey, kita mungkin nak perkenalkan anak-anak kita ni kadang dia tahu penanda wacana tahu sebut. Tapi konten tak tahu penanda itu apa, wacana tu apa kan. Tapi hari ni kita bukan nak cakap penanda wacana. Tentang wacana keseluruhannya. Mungkin Cikgu Daniel boleh kongsikan sedikit apakah itu wacana. Jadi wacana. Okey anak-anak, Assalamualaikum, selamat petang dan selamat datang ke kelas sekolah wacana. Okey, jadi ini adalah pertama kali kita buat sekolah wacana dan kita nak kena explain dulu wacana ni apa. Nur Kasih kata, saya tahu apa itu wacana. Okey. Jadi, walaupun awak tahu tapi saya nak bagi tahu juga. Okey. Alright, jadi wacana itu apa? Wacana itu adalah sebahagian daripada konteks ataupun apa yang dimaksudkan apabila satu-satu ayat ataupun satu-satu lontaran ataupun petikan ataupun cerita apa yang nak dimaksudkan. Okey, jadi bila kita bercakap tentang wacana, kita kena faham. Bila kita baca, apa yang dimaksudkan dan betul tak maksud yang kita faham tersebut. Itulah wacana. Okey, sebab tu bila ada penanda wacana tu maksudnya apa? Penanda tu dia merupakan tanda ataupun dia merupakan sebuah marking kepada apa yang nak disampaikan dalam ayat tersebut. Macam tu. Jadi kalau macam contoh penanda wacana itu adalah penanda wacana untuk menambah kepada isi. Jadi kita pakailah. Begitu. Macam tu. Gitu. Kali ini kita bukan nak belajar tentang mencari maksud dalam bahasa yang standard kita pakai. Okey, dan hari ini uniknya sebab kita ada tingkatan 4 dan tingkatan 5 bersama dengan kita. Betul, selamat datang semua. Ada perkara, jadi kami akan sesuaikan mengikut dua level ni lah. Okay, jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada tingkatan 4 yang mula menginjak ke tahap SPM. Untuk bahasa Melayu, kita tak belajar bab by bab. Tak ada. Okay, tak ada. Kita akan belajar benda yang sama, format yang sama berulang-ulang kali sehinggalah kita arif. Sebab itulah orang kata kita sepatutnya boleh dapat A sebab kita praktis benda yang sama selama 2 tahun kan. Jadi selamat datang saya ucapkan dan pertama kali mungkin awak akan jumpa dengan satu jenis bahan dekat dalam peperiksaan. Bahan yang paling best. Betul. Best untuk kita berdua lah. Best kita lah. Tapi saya rasa best untuk mereka. Ya, ini ada dekat dalam kertas 2. Mungkin kita berceritakan sikit Cikgu Daniel. Boleh. Hari ini kita akan bagi tunjuk ajar sedikit dan paling seronok hari ini kami akan bercerita tentang prosa klasik. Tapi apakah keperluan dia Cikgu Daniel? Keperluan dia adalah untuk kertas 2. Jadi soalan nombor 4. Ya, kertas 2 ni dia ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey. Dan bercakap tentang bahagian A kita ada 5 soalan. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak nak cerita yang lain. Saya just nak cerita apa yang saya nak buat hari ini. Okay, so B kita ada 2. Kita ada soalan 6 dengan soalan yang ke-7. Sorry, 3. Okay. Dan ini soalan yang ke-9. Okay, tapi
saya nak highlight soalan yang keempat ini sahaja. So kita akan belajar tentang satu jenis wacana hari ini, tetapi wacana ini dalam bentuk klasik. So kita panggil dia sebagai bahasa Melayu standard. Tapi sebenarnya kan saya suka kalau ditukar BM klasik sebenarnya. Betul kan? Sebenarnya dia adalah sumber dia adalah daripada bahan klasik tukar kepada standard, tetapi dia pilih untuk bahasa Melayu standard. Mungkin dia nak pilih yang pengakhiran dia kot. Okay, ni yang kakak saya tak suka ni. Oh, kakak awak tak suka. Saya akan pastikan awak suka selepas ini. Jangan risau. Okay, so bahasa Melayu standard. Jadi wacana yang kita nak sampaikan kejap lagi, selain pada bercerita, kami akan mengeluarkan beberapa patah perkataan dekat dalam prosa klasik itu yang mungkin akan mendatangkan kekeliruan. Mungkin mempunyai banyak makna dia. Betul. Okay, jadi penting untuk kita memahami wacana setiap satu. Sungguh. Okey, jadi siapa-siapa yang ada buku antologi itu, sila ambil sekarang. Sebab apa? Awak tak ada nota kan? Okey, jadi siapa-siapa anak-anak form 4 yang ada, dah hantar. Tak apa. Kalau ada, kalau ada ambil. Tak ada. Buku yang mana, ambil dua-dua. Buku teks antologi. Yang kita nampak punya form antologi. 4. Tempat Allah Akbar. Jaket kulit kijang dari Istanbul. Awak cari bahagian prosa klasik. Awak ada satu sahaja. Tajuk dia ialah kepimpinan melalui teladan. Okay, kami memilih untuk cerita kepimpinan teladan dahulu. Okay, cepat ambil, tak ada kejap-kejap. Okey, ada kejap. Okey, dah pulang buku tak apa. Yang pulang buku dah tak apa. Ada buku form 5, tak apa. Buku form 5 kita akan juga bercerita tentang burung terbang dipipiskan lada. Ada dalam channel saya. Alah. Jauh ni channel dia kan. Ambil okey. Ini sejarah ke? Okey. Sebelum ada yang tanya, cikgu ni kisah benar ke cikgu? Betul. Ramai yang cakap. Nanti kat tengah jalan confirm akan ada. Okay. Jadi mari saya ceritakan. Dari segi taklukan memang ada dalam sejarah tentang kewujudan Majapahit, Melaka. Watak-watak itu merupakan watak-watak yang sebenarnya ada. Awak belajar. Betul. Kan? Dan juga kawasan-kawasan yang kita akan sebutkan kejap lagi memang ada dicatatkan. Tetapi zaman dahulu kita tak ada hiburan lain. Kita ada di hiburan lain macam media sosial tak ada. Jadi yang ada hiburan yang mereka ada hanyalah melalui penceritaan. Ada penglipur lara. Okay, pelipur lara ini datang daripada satu daerah ke daerah lain, kadang-kadang dalam kampung itu sendiri. Jadi biasanya cerita klasik ini akan mempunyai unsur tokoh tambah. Okay, unsur tokoh tambah. Tapi macam mana pun dia mesti melibatkan kuasa raja, dewa dan sebagainya. Dia akan, tujuan cerita ini adalah untuk mengangkat golongan raja dan juga golongan dewa. Betul. Okay, bangsawan dan sebagainya. Okay, jadi kalau awak tanya saya, dari segi fizikal dia, dari segi nyata dia, memang cerita ni memang ada tentang taklukan itu. Kereta tapi akan ada unsur tokoh tambah. Mungkin ada sedikit percintaan, mungkin ada sikit tentang marah dan sebagainya. Okay? Jadi itulah dia. Jom. Kita akan mulakan dengan prosa klasik kepimpinan melalui teladan. Okay, jadi kepada anak-anak tingkatan 4, okay, saya belum masuk lagi topik ini. Saya akan masuk pada bulan 3. Tetapi yang bulan 3 tu saya akan bercerita menggunakan buku teks depan awak. Okay? Tetapi hari ini kita akan cerita secara umum sahaja. Sekurang-kurangnya awak faham jalan cerita. Okay. Saya nak bacakan dia punya petikan awal-awal boleh? Boleh. Okay, jadi kalau awak buka buku ataupun kalau awak ada antologi awak lah. So, kepimpinan melalui teladan dimulakan dengan perkataan tersebut. Dengar Jap. Ini merupakan satu terapi yang sangat baik untuk awak tidur lena pada waktu malam. Baca 2 perenggan dik, kau akan terus hanyut ke dunia lain. Sampai subuh. Ya. Confirm inilah ubat insomnia yang sangat hebat. Tapi saya tak berjaya. Sama, saya tak berjaya. Sebab saya suka. Kan? Saya tak boleh tidur kalau saya baca. Saya boleh fikir, kenapa dia macam ni? Sebab kita faham kan. Itu dia. Okay, silakan. Awak dengar yang tingkatan 4, awak dengar macam mana cabaran yang awak hadapi apabila awak buka bahagian ini. Silakan Cik Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan Seri Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada, dan Peri mengatakan penjurit ke-7 bercakap kepada Seri Betara dan Patih Gajah Mada hendak mengalahkan negeri Melaka itu dengan seorang dirinya. Peri mengatakan tatkala Laksmana membunuh penjurit 7 bersaudara di Bukit Shena itu. Berapa lamanya didengar oleh Patih Gajah Mada, penjurit yang 7 bersaudara yang dititahkan Seri Betara pergi ke Melaka sudah mati. Gitu. Soalan saya lah, kau faham ke tak adik?
Ada yang jaga. Sir, kenapa saya Tak faham. kenapa saya membaca tak berhenti? Sebab dia tak ada noktah Memang tak ada dia. noktah dia. Inilah cabaran dia, Dek. Dia Langsung tak tak ada ada. noktah. Tak ada. So kalau saya terus, kalaulah kita tak berhenti langsung tadi, saya ingatkan kawan saya ni mati dah tadi. Betul? Sama macam 7 bersaudara tadi. Kiok dah. Okay. Jadi itulah antara ciri yang awak akan jumpa dalam penulisan karya klasik. Okay. Yang ini menyebabkan ramai yang kata kakak dia tak suka lah, ada yang akan tak suka mungkin. Tetapi kami akan cuba bawakan dengan cara yang menarik lah, jangan risau. Kita cuba. Ini jadi 8 bersaudara kalau mati. 7 tambah 1 you. Boleh lah. Tapi saya tak naklah bersaudara dengan mereka. Tak nak, sebab dia jahat kan? Jahat. Okay. Saya cuma nakal. Okay, mari saya ceritakan secara umum tentang kepimpinan melalui iktiradan, dan akhir cerita ni saya akan beritahu apakah relevan dia nama ni, tajuk ini dengan cerita dia. Okay, adakah anda sudah bersedia? Sudah bersedia? Ayo kita, ayo. Let's go. Alright. Jadi saya cerita secara fizikal dahulu, luaran dahulu ya. Prosa klasik ini untuk tingkatan 4 ini menceritakan tentang dua kuasa. Satu kuasa tu tak nak bertelagah, tapi satu kuasa tu sahaja cari pasal. So yang ni lah. Kalau pihak kita panggil sebagai pihak Melaka. Melaka ni, Melaka Darul Traffic Light. Awak tak boleh. Betul. Traffic light dia ada nombor lah tu. Macam 5 hari tunggu situ. Okey. Melaka ni awak jangan fikir dia sebagai sebuah negeri. Dia adalah sebuah kerajaan besar. Macam ibaratnya dia ni adalah kepala kita macam zaman sekarang, macam Putrajaya kita. Yes. Tempat laluan orang berdagang dan sebagainya, kegiatan ekonomi sangat baik, sangat aktif. Tetapi ada yang tak bahagia dengan kehebatan negeri. Biasalah kalau orang kan, kalau kita hebat, ada je orang yang jealous, orang yang dengki. Dan ada satu kuasa ini, namanya lah Kerajaan Majapahit. Majapahit ini dia punya nak tawan Melaka, apa yang dia buat? Dia telah mengirimkan 7 orang penjurik. Awak akan dengar perkataan penjurik dekat dalam buku itu. Tapi penjurik ini mempunyai 4 maksud sebenarnya. Pertama, penjurik maksudnya adalah tentera. Penjurik adalah askar. Kemudian pahlawan, pendekar. Awak boleh pakai keempat-empatnya, tidak ada masalah. Okay, jadi ada juga yang kata tentera upahan juga boleh. Okay, jadi awak boleh pakai. Senang kata penjurik itu adalah tentera oleh Majapahit lah. Tentera Majapahit. Okay. Jadi 7 orang ni tadi yang cikgu Daniel katakan tadi, dia kata 7 penjurik bersaudara ni telah mati di Bukit Cina. Okay, apa yang berlaku dekat sini ialah saya ceritakan sedikit watak yang ada. Pencuri boleh tak, Miss? Okay. Soalan yang sangat baik. Okay, dengar sini ya. Awak akan nampak perkataan penjuri ini diguna pakai dalam kebanyakan jalan cerita dia. Okay, tetapi awak oleh kena tahu. Oleh dua watak pun, oleh dua pihak pun. Tetapi awak kena tahu, andai kata penjuri itu diguna pakai oleh orang Majapahit itu yang masih duduk kat Majapahit, ya betul. Dia adalah tentera Majapahit. Tetapi kalau dia buat jahat, dia masuk. Tentera Majapahit masuk ke Melaka, orang Melaka akan cakap, adakah dia panggil tentera? Tak, dia akan panggil penjahat. Okay, jadi awak boleh pakai penjahat, boleh pakai pencuri. Tapi saya tak suka sangat pakai pencuri sebab kejahatan dia bukan sekadar mencuri. Kejahatan dia ada mencabut isteri pemilik harta lah, macam-macam. Sebab itu saya suka pakai penjahat instead of pencuri. Okay, jadi nanti saya akan ceritakan, jangan risau. Pengganas. Okay, pengganas. Okay, tak apa, nanti kita bercakap. Nanti kita explain. Jadi itu yang berlaku. Dengar sini. Okay. Saya ceritakan tentang 2 pemerintah ni, sistem pemerintahan dekat Majapahit. Okay. Kita ada raja bernama Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ni nampak macam apa nama bagi apa ni? Apa cikgu kebal? Bapa apa? Papa Zola. Papa Zola. Okay, ini bukan Papa Zola. Ini Patih Gajah Mada. Okey. Awak kan ini ialah Raja Majapahit. Patih Gajah Mada ini merupakan seorang pemerintah yang dikatakan sangat bijaksana pada alam itu ketika itu. Pada zaman itulah. Okay, so ini raja dia. Tapi ini siapa? Nampak macam king juga? Tak, dia bukan king. So ini mempunyai pertalian darah dengan dalam sistem raja lah. Okay, contohlah kan. Awak ialah raja sebab dari segi susul galur dia. Sebab apa? Pewaris sistem warisan dia. Tetapi awak tetap juga ada makcik, ada pakcik. So Seri Betara. Seri Betara ini ibarat orang lama dekat dalam keluarga royal. Keluarga diraja di antara orang lama dan dia tahu selok-belok peraturan, adat, pantang larang dalam pemerintahan beraja. Okay, jadi Seri Betara ini bukan raja sebab dia tak ada pewarisan itu. Tetapi pewaris dia ialah pewaris beraja ialah Patih Gajah Mada. Okay, jadi
Seri Betara ini masih lagi perlu dihormati. Ibarat awak walaupun awak raja, awak ada pakcik, awak kena hormat pakcik awak. Itulah dia. Boleh faham tak maksud saya dulu tentang kedudukan mereka berdua? Boleh faham tak? Boleh Okay, jadi kalau awak tengok kalau dalam cerita-cerita macam Thor tu kan, yang Zeus yang tu dia ada pegang tongkat, so saya letak gambar ni. Kita kena hormat dia. Raja tetap akan hormat dia dan minta pandangan dia kalau nak buat apa. Nasihat dia raja. Macam itulah, okay. Jadi sebenarnya 7 orang penjuri itu, 7 orang tentera itu diutuskan ke Melaka. Okay, itu untuk sebarkan pengaruh. Ini memang zaman dulu sebarkan pengaruh melalui peperangan. Cuba kita tanya anak-anak ni, ingat lagi tak apa ciri-ciri penyebaran atau apa cara penyebaran kuasa zaman dulu? Macam mana? Ingat tak? Mestilah. Penjajahan, perkahwinan, bagus. Lagi? Lagi ada lagi tak? Agama. Bagus, penulisan sunat bagus. Pandai bijaknya, ya Allah. Tapi yang ini dipilih, dia kata, I don't want peace. No. I want blah. Yes. Jadi dia hantar 7 orang penjahat dia, 7 orang tentera, okay, pergi ke Melaka dan mereka masuk ke Bukit Cina. Okay, 7 orang ini diarahkan oleh Seri Betara untuk buat jahat lah, untuk hantar pengaruh kat sana. Tetapi malangnya ke-7 ni, adik-adik tahu. Ke-7 ni mati. Tapi mati dibunuh oleh seorang insan saja, iaitu bernama Laksmana Melaka. Haruslah Laksmana Melaka ini bunuh mereka sebab apa? Ini memang dah kawasan dia. Betul. Okay, nama kawasan dekat Melaka itu ialah Bukit Cina. Okay, jadi tetapi saya tertarik untuk ceritakan tentang seorang watak dekat dalam ini. Nama dia ialah Petala Bumi. Petala Bumi ini, dia ni antara wira yang paling kuat dekat Majapahit. Tentera yang paling hebat. Sebab dia bukan sekadar hebat dari segi berperang dan sebagainya. Tetapi dia ada kuasa sakti. Oh yes. Biasanya zaman dulu dia ada kuasa sakti sebab mereka ni menuntut ilmu. Yes, betul. Ada magic, black magic. Biasanya disebabkan adanya keris sakti. Yes. Keris hikmah. Betul. Okay. Dan Petala Bumi ini sangat rapat dengan Parti Gajah Mada. Okay, dia sangat rapat dengan Parti Gajah Mada. Jadi Parti Gajah Mada dapat tahu akhirnya. Dapat tahu Petala Bumi telah mati dibunuh. Okay, jadi dia pun tanjak gegar, tanjak boboi. Kata, Petala Bumi dah mati. Orang suruhan. So dipanggil orang suruhan dia. Tolong sampaikan berita ini kepada isteri Petala Bumi. Beritahu kepada isteri Petala Bumi, suaminya telah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksmana Melaka. Okay. Kemudian tolong tanyakan anaknya yang bernama Ketalasari itu. Sudahkah dia pulang daripada mencuri dari Daha? Bagi tahu dia juga, aku nak jumpa dengan dia. Okay, jadi Papa Solai, Parti Gajah Mada. Parti Gajah Mada ni dikirimkan seorang suruhan untuk sampaikan kepada isteri Petala Bumi tentang kematian. Tapi sebenarnya biasa kita ni bercakap bergosip-gosip. Dia bukan tahu right away sebab zaman dulu bukannya ada WhatsApp, Facebook, tak ada. Jadi dia lambat sikit tahu. Tetapi perkampungan tu dah tahu dah yang Petala Bumi mati. Okay, tapi orang suruhan tu juga tetap juga nak sampaikan dan nak cari Ketalasari. Okay, jadi kat sini saya bagi kepada Cikgu Daniel untuk sambung. Jadi lepas Parti Gajah Mada bertanya, adakah si Kertalasari tu dah balik ke belum? Dia macam tanya, macam balik umrah ke belum. Tapi sebenarnya dia pergi mencuri je kat Daha. Dia itu pekerjaan dia kan? Memang pekerjaan full time. Macam kita lah. Betul. Full time. Full time. Okay. Ni novel ke? Bukan novel, kakak. Klasik dalam antologi awak. Okay. Jadi, selepas Parti Gajah Mada bertanya, sudah pulang ke belum si Kertalasari daripada Daha sebab dia pergi mencuri. Lepas itu, Parti Gajah Mada minta ada seorang, orang suruhan dia pergi ke ibu Kertalasari bertanyakan perkara yang sama. Lepas tu, bila Kertalasari sudah sampai daripada Daha, dia balik itu bukan balik tangan kosong. Sebab dia pergi mencuri, makanya penuh lah kan. Kociknya penuh, wang siling, wang sana sini, harta pitis. Dan dia menggunakan perkataan pitis, ya. Dalam tu dia guna pitis. Jadi mana-mana anak-anak saya yang daripada pantai timur dia dah tahu dah pitis tu apa. Tapi anak-anak pantai barat dan Malaysia Timur, pitis itu ialah wang dan juga duit. Very good. So dia bawa balik banyak harta lah kat sini kan. Banyak harta. Lepas tu Kertalasari sampai di rumah. Okay, Kertalasari tu perempuan ke tidak? Lelaki. Nampak ni. Loki. Okay, alright.
Okay, jadi lepas Kertalasari sampai daripada Daha, dia pun tanya mak dia, mak, mana ayah? Oh, dia macam cerita ataupun macam cerita sedih-sedih Melayu kan, drama-drama Melayu kan. Dia masuk sampai rumah, tengok ayah tak ada. Lepas tu dia sedih. Lepas tu dia tanya, mak, ayah mana mak? Oh, gitu. Maka Kan? tadi aku lihat ini. Yes, okey. Lepas tu, bila ibunya mendengar pertanyaan anak dia, ibu dia meratap, menangis, bertepuk tampar dada. Kerana apa? Kerana terlalu sedih dan dia bercakap, dia kata apa? Hai anakku, yang bapamu itu sudah mati, dibunuh oleh seorang Melayu yang bernama Laksamana Balang Ratu Melaka. Jadi apa semua ni mak dia cakap? Mak dia kata, anak, bapa kamu dah mati. Ada orang bunuh. Simple aja. Dia kata bapa engkau dah mati dibunuh oleh Laksamana Melaka, dia kata. Lepas itu mendengar je apabila Kertalasari ni dengar maknya cakap macam tu, punyalah dia marah. What are you talking about? I tak tahu. You listen. I tak saya. Saya marah. What are you talking about, mother? Macam tu. Okay. Lepas tu mother dia cakap apa tau? Mother dia kata, you listen. I thought you listen. Lepas tu, tapi tak adalah kan. Mak dia tak cakap macam tu lah kan. Lepas tu, Kertalasari punya marah ni dia cakap apa tau? Dia kata, bagi tahu sekarang, siapa yang bunuh bapa aku ni sebelum Majapahit ni hancur, aku mengamuk. Macam tu. Dia kata, kemarahan dia tu boleh sampai satu Majapahit musnah lah. Betul. Okay, scary kan. Jadi kita boleh sebab ayah mati kan. Kita boleh faham yang Kertalasari ini dia ada red flag. Ada orang nak dia. Tak ada orang nak dia. Dia red flag ya. Sebab apa? Sebab dia baran. Okay. Kemudian kemudian lepas tu bila Kertalasari tu dah berapi-api marah ni, lepas tu mak dia tenangkan dia. Okey, mak dia ceritakan daripada A sampai Z. Apa yang berlaku. Mak dia ceritalah ayah dia travel untuk jajah, lepas tu kena bunuh, siapa pembunuh dia dekat Melaka tu. Mak dia cerita baru dia faham. Faham. Lepas tu dia marah balik. Dia marah balik. Dia kata apa tau? Dia kata cis Ratu Melaka dan Laksamana. Dia marah. Mati engkau olehku tanpa kedep tembung laku. Oh gitu. Ya gitu. Dia kata macam tu. Itu maksud dia. Okey, apa maksud tanpa kedep tembung laku? Awak akan jumpa perkataan ini ataupun frasa ini dalam antologi awak, dan frasa itu ada beberapa maksud yang kita boleh sampaikan, sama ada dia tanpa belas kasihan, okey, ataupun tidak mempedulikan apa-apa. Tanpa berfikir. Tanpa berfikir panjang macam tu. Okey. Kemudian, lepas tu dia cakap lagi apa? Dia cakap, negeri Melaka itu aku akan hancurkan, kalau tidak, jangan panggil aku anak jantan. Jangan panggil aku anak pejuang yang bijaksana. Saya tak pernah macam ni. Panas. Sorok kan? Dia kata, kalau tiada aku perbuat demikian, bukanlah aku anak penjurit yang berani lagi ke petangan. Kepetangan. Kesiangan tak ada. Tak ada kesiangan. Kepagian sikit. Matang lah maksudnya. Macam kita kot, dia bukan morning person. Kita tengah hari. Kita ke tengah hari kan? Hari marah-marah sikit. Marah-marah. Gitu. Jadi maksudnya apa? Dia sangat dendam kepada mereka yang buat macam tu dekat ayah dia. Dan dia janji untuk balas dendam. Yes, balas dendam. Tetapi awak kena ingat ada satu situasi kan, raja mengirimkan seorang orang suruhan. Masa dia tengah mengamuk ni, orang suruhan intai. Okay, sambung cerita. Okay, jadi orang suruhan intai itu, lepas itu, orang suruhan itu pun bercakap dengan mak dia. Okay, makcik-makcik. Makcik-makcik. Okay, dia terdengar lah, dia tengok, macam ada orang tengah kelahi-kelahi. Kenapa? Macam ada orang tengah baloh. Baloh apa Baloh apa ni? Lepas tu, Kertalasari dia tengah marah ni, kan? Cuba bayangkan, awak tengah marah, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenali, orang asing datang intai. Awak cakap apa? Lu siapa? Lu siapa? Kata, siapa tuan hamba ini?
Kan? I hafal semua. Oh, you hafal ya? Hafal. Oh, I tak boleh hafal. Tapi I faham lah cerita dia. Okay. Lepas tu orang suruhan itu pun cakap apa tak? Orang suruhan itu pun Ngapain cakap, tu? okay. Yang ini ada perkataan-perkataan yang I suka. Okay. So, orang suruhan itu pun cakap Manira ini dikirimkan oleh Patih Gajah Mada untuk melihat Pakanira. Okay. Jadi Manira dan Pakanira ialah kata ganti nama diri Jawa. Okay. Kata ganti nama diri Jawa. Ni Jawa klasik. Manira itu saya, kita. Kata ganti diri yang pertama. Pakanira itu adalah kata ganti diri kedua. Kamu, you all. Okay. Jadi orang suruhan itu pun bercakap Manira. Okay, saya disuruh oleh Patih Gajah Mada untuk melihat kamu, si Kertalasari, sama ada sudah pulang atau belum. Jadi kalau sudah pulang, maka Patih Gajah Mada hendak bertemu dengan Manira, dengan kita semua. Okey, kemudian apa Kertalasari buat? Kertalasari macam, aku nak berak lah, aku nak kencing lah masa ni lah, orang nak jumpa. Okay. Lepas tu, Kertalasari pun okey lah, dia bangun, dia ambil keris dia. Lepas tu dia pun ikutlah orang suruhan Patih Gajah Mada untuk bertemu dengan Patih Gajah Mada. Ingat you tutup hidung sebab nak jambang. Jambang. Oh, jambang. Okey. Lepas tu, so sampailah sampailah Kertalasari dan orang suruhan tersebut di istana Patih Gajah Mada. Lepas tu Kertalasari duduk menyembah. Menyembah ni bukan macam sembahyang ya. Sembah tu menunjukkan hormat. Kalau kita merafak sembah. Kalau kita di tanah Melayu dulu kita merafak sembah begini. Tetapi kalau orang Jawa, dia merafak sembah macam mana? Dia akan tunduk ke tanah, dia akan sujud. Sujud. Okay. Dia ada cara-cara dia lah. Sama juga macam Siam dulu. Okay. Lepas itu, Patih Gajah Mada pun berkata kepada Kertalasari, wahai anakku Kertalasari, aku memanggil kamu kemari kerana bapa kamu dah pesan. Okay. Jangan lupa untuk jaga anakku ini. Itu bapa Kertalasari, Petala Bumi tadi, cakap dekat Patih Gajah Mada sebab mereka rapat bestie lah. BFF. Kan? Okay. Dia cakap, you die, I die. Oh, you die. Tapi seorang je die. So masa dia tak join? Masa dia tak join. Sebab betul lah orang cakap kan. Orang kata apa? Sehidup semati. Satu hidup, satu mati. Lah. Sebenarnya. I duk cakap macam tu lah. Kan boyfriend you? Ya, dia boyfriend ke? Tak ada kan? You jangan nak berangga. Tak ada. Tak ada. Okay. Kita sambung. Nanti carikan Google Okay. Alright. Jadi, lepas tu Patih Gajah Mada sambung. Okay. Bapakmu telah berpesan kepada aku jaga anakku baik-baik ni. Lepas tu dia cakap lagi, sebab apa aku bercakap begini? Sebab Bapak kamu dah mati. Betul tak? Bapak kamu dah mati. Saya tak tahulah perasaan Kertalasari ni macam mana. Daripada siang sampai ke petang, orang asyik bagi tahu dia bapak dia dah mati. Kalau saya ludah kan. Orang ni tahu. Dia cakap, tahu tak bapak aku dah mati. Kan? Betul. Okay. Lepas tu, Patih Gajah Mada kata, okay. So disebabkan aku kena jaga kamu, aku lantik kamu jadi penggawa agung ataupun penghulu, ketua penghulu. Okay, Ainon. Tak ada juga. Okay. Okay, dia macam ni kan. Okay, ketika dia nak tawarkan jawatan penggawa agung ni ibarat ketua kampung. Ketua penghulu. Macam tu lah. Dia ada ketua kawasan dia lah. Okay, jadi dia kata, oleh sebab bapa engkau mati sebab memikul tanggungjawab yang diarahkan oleh Sri Bitara, dan sekarang ni aku nak latih engkau pula menjadi penggawa agung. Tapi Kertalasari kata macam ni, nahi babuji. Oh, nahi. Oh, hindi pula. Tuanku, selagi Patih tidak membunuh Ratu Melaka dan Laksmana dan negeri Melaka itu tak hancur di tangan Patih, dia kata jangan bagi Patih jawatan penggawa agung. Tak nak. Sebab Patih boleh kalahkan dia. Kata macam tu. Lepas tu tuan kata, betul ke kau boleh buat semua ni?
Tapi memang dekat dalam kepala Parti Gajah Mada, Raja tu, dia memang tahu. Selain kalau dah tak ada Petala Bumi, yang hebat ialah Ketala Sari sebab dia mewarisi kehebatan ayah dia. Menerusi dia ada satu keris sakti juga. Okay? Dan dia kata, betul ke kau betul-betul boleh musnahkan Melaka dan bunuh mereka semua? Tak ada hal tuanku, dia kata. Oh, tak ada hal. Tak ada hal, dia kata. Kalau negeri Daha tu saya boleh kalahkan seorang diri, ini kan pula setakat negeri Melaka, saya pasti boleh buat. Ya ke? Jadi tuanku sangat happy. Parti Gajah Mada sangat happy. Okay, dan apa yang berlaku? Dia jamunya makan-makan yang sedap, diberikan pakaian yang cantik-cantik yang nanti Ketala Sari akan pakai untuk menyamar nanti. Okay, jadi dibagi makan banyak-banyak, okay, semua. Apa saja ni nak pada Melaka, hiburan, bagi berhibur. Dan selepas selesai berhibur, Parti Gajah Mada bawa Ketala Sari menghadap Seri Betara. Okay, jadi dia kata, Seri Betara, sekarang ni dia kata Parti dah jumpa seorang pengganti Petala Bumi yang juga hebat orangnya, yang boleh kalahkan Melaka. Inilah orangnya, Ketala Sari. Dia kata macam tu. Inilah anak kepada Petala Bumi. Lepas tu Seri Betara macam doubt lah. Ya ke kau boleh kalahkan Melaka dengan bunuh seisi yang kau sebutkan tadi? Kata, boleh tuanku. Sedangkan negeri lain pun saya kalahkan seorang diri saja. Ini kan pula setakat Melaka tuanku. Tak ada hal. See the leg lah. See the leg lah. See the leg, dia kata. Kemudian dia kata, kalau macam tu cepatlah kau siap-siap. Kau pergi sana. So dia kata, Seri Betara arahkan Parti Gajah Mada untuk siap sediakan kelengkapan. Dia kata, tapi tuanku, saya perlukan pengiring. Jadi, tuanku dan juga Seri Betara telah iringkan 10 orang untuk menemani dia untuk pergi ke Melaka. Betul. So, mereka pun berlayar. Ya di lautan. Baru nak bagi pancing. Tidak bertepian. Okay, silakan bantu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Melaka. Gitu. Itu saja. Itu je cukup. Sekian saja dia kata. Okay, alright. So, apa berlaku? Dia pun hoi kat sini kan. So, dia hoi sampailah ke negeri Melaka. Okay. Sampai ke negeri Melaka kat situ, dia tak terus masuk ke Melaka. Dia singgah dekat perkampungan Jawa. Tapi dekat sahaja dengan negeri Melaka. Betul. Hampir-hampir dia macam pinggir-pinggir sipi-sipi. Okay. Kita selalu sebutkan orang negeri, siapa keturunan Jawa paling banyak? Negeri mana? Negeri Johor tu lah. Kalau ikutkan logik kan, kan Johor dengan Melaka kan sebelah-sebelah. Jadi maksudnya dekat kawasan Melaka, Johor tu memang dah dekat-dekat dengan perkampungan Cowok. Memang more lah. Orang Cowok lah. Cowok Barat, Cowok Timur, sekali Cowok ya dah aja. Okay, so kat sini. Tapi macam mana dia boleh masuk dalam perkampungan Jawa? Dia menyamar. Ya, betul. So dia ni seorang yang sangat berintelektual. Okay, intelek dia ada. Iaitu dia menyamar jadi orang Jawa. Macam mana? Okay, ini dah di luar skop cerita ya. Okay. Yang mana dia menyamar dengan kaedah pakaian satu. Okay, dengan cara hidup kat situ. Bahasa. Dan juga bahasa. Dia bercakap dalam slang Jawa. Slang Jawa. Jadi orang Jawa tak tahu dia ni bukan orang Jawa. Yeah. Dia tak tahu dia ni orang macam Ketala Sari iku wong Jawa. Tolong papat. Itu dah tahu. Boleh lah tu, boleh lah. Itulah. Boleh. Lepas tu, seronoknya dia apabila dia masuk dalam perkampungan Jawa. Dia ni ibarat ada lesen besar untuk keluar masuk dekat perkampungan orang kaya-kaya dekat dalam sekitar Melaka. So ibarat sempadan saja. So seronok tau dia keluar masuk kat perkampungan orang kaya. So kenapa je dia ni hotel? Kenapa dia aim perkampungan orang kaya? Tadi pekerjaan dia sebagai apa kesayangan saya? Siapa tahu? Apa kerja si Ketala Sari full time? Apa kerja dia? Dia ni sebenarnya I tak letak dia sebagai pencuri, I nak letak dia sebagai perompak. Sebab besar-besaran. Pencilok? Pencilok. Boleh lah. Okay, jadi apa yang berlaku? Dia masuk sebab dia survey area dulu. Dia tengok dulu, oh ini pintu masuk, oh ini pintu keluar, oh ada guard, oh ada ni, oh ada ni. Dia dah check semua dah. Dia usah dulu lah. Lepas tu dekat perkampungan Jawa ni kan, perkampungan Jawa ni dia tahu satu berita ketika itu. Dia kata, ada seorang pembesar negeri Melaka tetapi berketurunan Jawa. Asal dia kat sini. Tapi ini pembesar Melaka. Nama dia adalah Parti Kermawijaya. Macam mana nama dia? Parti Kermawijaya. Parti Kermawijaya ni memang ada dekat dalam sejarah. Betul. Okay. Yang mana dia berketurunan Jawa. Okay. Dan dia memegang kuasa jugalah dekat dalam Istana Melaka. Ya. Dan bijaknya Ketala Sari. Dia sentiasa menyamar. Dia 3 kali penyamaran dia buat. Satu, penyamaran sebagai orang Cowok. Kedua, dia menyamar menjadi pengikut Parti Kermawijaya. So, dia menyamar, okay, satu hari
Sebab dia tengah fikir macam mana aku nak masuk dalam istana Melaka. Jadi sebab apa? Sebab dia nak tahu siapa yang bunuh bapak dia. Dan dia nak musnahkan Melaka kan. Jadi dia menyamar menjadi pengikut parti Kerma Wijaya. Okay, Form 5 Pro Max tadi. Sonok dia. Okay. So akhirnya satu hari dia menyamar jadi pengikut parti Kerma Wijaya dan berjaya menembus masuk ke Istana Melaka. So dalam Istana Melaka, apa yang dia buat? Dia tak terus serang. Dia kan menyamar, okay? So dia tak suruh serang tau. Dia tengok seorang demi seorang hulu balang yang menghadap, hulu balang yang ada dekat istana tu, dia tengok seorang. Sebab apa? Awak rasa kenapa dia menghadap muka, dia tengok muka seorang-seorang? Kenapa? Sebab dia nak cari siapa pembunuh bapa dia. Siapakah Laksmana yang telah membunuh bapa aku? So dia tengok seorang demi seorang hulu balang yang ada tu, sampailah mata dia tertancap pada Laksmana. So contoh ni adalah Laksmana Melaka So buat muka selamba macam muka tak tahu apa sebab tengok you kan. Oh, inilah gerangan Laksmana Ratu Melaka. Patutlah ia boleh membunuh bapakku kerana ia penjurit besar lagi ke petangan. Dia kata, oh patutlah mamat ni boleh bunuh bapak aku doh. No doubt. Dia sasa doh. Maksudnya dia muscular. Dia besar. Dan dia nampak sangat berani. Muscular sangat. Okay. Saya terpaksa munafik sikit kat sini untuk menjaga hati kawan saya. Betul. Itulah dia kena jaga hati kawan. Dia the big boy. Begitu dia. Okay, lepas tu, lepas dia kenal dah siapakah pembunuh bapak dia. Oh, ini pembunuh bapak tu. Tunggu. Tapi masa tu dia tak buat apa-apa lagi. Dia tak buat kacau lagi. Dia tengok dulu dalam istana. Okey, inilah perihal penghadapan. Ini pintu masuk. Ini lokasi dia. Jamban kat situ. Ya, jamban kat situ. Sebab dia akan serang secara perlahan-lahan. Sikit demi sikit. Lepas tu dia keluar. Dia tak balik lagi. Dia nak cari tempat persembunyian. Okay, Cikgu Daniel sambung. Jadi dia cari tempat persembunyian. Dia jumpalah sebuah bukit di mana bapa dia mati di atas bukit tersebut. Iaitu apa? Iaitu Bukit Chinese. Orang Melaka kena tahu tau. Ada kan Bukit Cina masih wujud kan? Mana anak Melaka saya? Ada orang Melaka. Melakau ada tak kat sini? Ulau melingkau di atas pagau. Itu dia. Ada KL. Jadi Bukit Cina masih wujud. KL janganlah nyaut. Kita orang panggil orang Melaka. Orang Melaka hadir. Jadi Kertalasari pun jumpa. Jumpa tempat untuk menyembunyikan harta-harta yang dia berangan ataupun dia nak curi itu nanti di Bukit Cina. Lepas tu dia pergi tengok kan. Macam tempat ni. Strategi. Sebab dia boleh nampak. Boleh nampak Istana Melaka dari sini. Tapi dia tempat ni terhalang daripada pandangan orang. Jadi dia pilih tempat itu untuk menyembunyikan harta. Jadi orang Melaka kalau korang dating jangan pergi ke Bukit Cina sebab sekarang Bukit Cina dah maju dah. Betul. Okay, boleh pergi ke Mahkota Perit. Mahkota Perit. Ambil ni lah restoran yang eksklusif sikit. Apa ya? Apa Aku tak tahu sangat. Saya tahu. Pergi Pak Putra. Pak Putra, cheese naan. Cheese naan tanduri bapa saja. Dia ada triple cheese naan. Okay, so kita sambung. Alright, okay. Kemudian dia pun menunggu. Dia menunggu di situ. Lepas tu hari pun bertukar malam dan Kertalasari berubah menjadi dirinya yang sebenar. Shing. Jadi abang-abang. Jadi abang-abang. Okey, kan dia akan menyamar pakai cantik untuk masuk ke rumah. Yes. Kan? Okey. Lepas tu dia pun berjalan. Dia berjalan masuk ke dalam kota Melaka. So dia masuk ke rumah seorang peniaga yang kaya dan Kertalasari. Kertalasari pun melihat peniaga itu. Dia tulis sini saudagar. So dia melihat peniaga itu sedang makan bersama keluarga, sedang berhibur-hibur. Lepas tu Kertala pun masuk ke rumah lalu makan bersama-sama dengan keluarga tersebut. Sebab logiknya sebenarnya ada banyaklah bahagian yang dia tak sentuh sebenarnya. Tapi kalau ikut logik sebab dia menyamar menjadi dia ada 3 orang penyamaran. Cantik lah. Dia ada 3 penyamaran. Penyamaran pertama ialah sebagai seorang orang Jawa. Kedua adalah penyamaran sebagai pengikut parti Kerma Wijaya. Dan yang ketiga, penyamaran yang ketiga dia menyamar menjadi saudagar. Ingat tak? Kan raja dia ada bekakan pakaian yang cantik, indah-indah. Dia pakai pakaian yang indah-indah, dipakai wangi-wangi dan dia lalu dekat kawasan perkampungan orang Jawa, perkampungan orang kaya-kaya, yang mana
businessman dengan businessman ni, peniaga-peniaga ni, dia ada satu karakter. Betul. Yang mana kalau dijumpa, dia akan friendly dengan each other. Betul. Memang makan. So dia ni sebenarnya dalam sisi yang tak nampak dalam cerita ni, dia secara tak langsung diajak untuk terus Sebab dia dah blend in. makan malam. Ya betul. Sebab gaya dia tu sampai. Dia sampai. Jadi dia marilah makan sekali. So makan sembang kari pun ada macam-macam. Sembang kari Saya tak tahu kari dah wujud masa tu. Ya. Dah aku. Ya. Lepas tu Sampai lewat malam. Jadi apa berlaku kemudian Cik Daniel? Peniaga pun masuk tidur. Peniaga masuk tidur, lepas tu Kertalasari, lepas peniaga masuk tidur, dia tak balik. Dia chill, dia lepak kat rumah orang tu, tak tahulah apa, tak malu punya muka kan. Dia lepak kat rumah orang tu, dia mencuri. Dia ambil. Orang tak tahu dia ada ataupun tidak sebab dia kan ada keris sakti yang mana dia boleh pukau orang ataupun dia boleh jadi halimunan. Dalam cerita ni dia tak cerita sama ada dia menjadi halimunan ataupun dia pukau orang. Tapi itulah kuasa sakti yang ada pada keris. Yes. Dan apa dia buat? Baru Kertalasari ambillah sebanyak mana harta yang dia boleh dan dia bawa sebelum dia keluar membawa harta yang punya banyak itu, apa dia buat? Dia pun, ya betul Aini Balkis, dia pun mencabul isteri peniaga tersebut. So dia mencuri, dia mencabul, makan free. Itu dia keluar. Dia bawa harta orang tu, dia simpan dekat Bukit Cina. Tapi awak tak boleh nak tanya benda yang kita pun tak mampu jawab. Dia tu, cikgu, macam mana dia angkat semua harta-harta itu? Dia ambil semua tak tinggal apa-apa tinggal hanyalah orang tu dengan pakaian dia sahaja. Memang selai pinggang. Okey? Yang mana kalau kita fikir logik, sebab dia ada ilmu sakti, mungkin dia boleh angkat sekaligus. Betul? Mungkin ataupun mungkin dipindahkan harta itu dengan menggunakan mata dia je. Mungkin. Kita tak tahu kan. Mungkin dia ada flying carpet. You don't know. Okay. Jadi itu dia. Mungkin dia Aladdin. Mungkin. Okay. Lepas tu? Lepas tu hari pun itu waktu malam. Itu waktu malam. Lepas tu esoknya hari sudah siang. Kan si peniaga tadi yang rumahnya dia kena curi, dia pun tanjak kada balik rumah saya dicuri, rumah saya dia telah dirompak. Hebohlah satu kota tersebut. Malam tu pun berlaku benda. Malam itu berlaku lagi. Kan Kertalasari pun masuk ke rumah peniaga lain. Tapi kali ini dia tidak datang makan. Dia datang untuk terus mencuri. Dia datang mencuri, lepas tu dia bawa harta tersebut ke Bukit Cina lagi. Lepas tu habislah harta peniaga-peniaga yang ada di situ, yang kaya raya, yang berkoyan-koyan itu, habis semua diambilnya. Dan semua peniaga dan semua orang kaya-kaya tersebut pun datang ke Istana Melaka untuk menghadap kepada Raja dan bersembah ampun, tuanku beribu-ribu ampun, sembah patih, harap diampun. Mohon kami ini menjadi mangsa curi sehingga habis kecurian, tinggal selai sepinggang. So dia kata, kami semua telah menjadi mangsa kecurian. Tinggallah semua harta, dah habis semua harta, tinggallah kami selai sepinggang. Mungkin ada tanya selai sepinggang tu apa? Dia tinggalkan pinggan yang di dinner tu ke bukan? Itu pinggang. Itu pinggang. Dia pinggang. Maksudnya dia bergerak macam tu kan. So selai sepinggang maksudnya hanya mempunyai pakaian yang ada pada tubuh badan. Betul. Harta semua elek dah gone. Dan tak boleh diselamatkan. Tuanku, tanjat boboy. Tanjat? Apa yang berlaku ni? Apa pula bala yang menimpa negeri beta ini? Oh my God. Melaka aman damai. Ya, betul. Tidak pernah ada bencana, ada musibah sebab dia ada hero. Okay, jadi laksamana barang Ratu Melaka tu menjaga dengan baik. Jadi Gegel tanjat. Boboy, sorry. Boboy tanjat. Sorry, Boboy. Sorry, Boboy. Okay, lepas tu? Boboy tanjat. Boboy tanjat. Lepas tu? Lepas tu, apa yang berlaku? Raja takut kan? Lepas tu Laksmana offer masa tu. Dia kata tuanku, nampaknya penjahat ni bukan penjahat orang kita ni. Biasa-biasa ni. Ni mesti dari luar ni, dia kata macam tu. Ni lain macam ni dia kata. Tapi ketika Sultan Melaka ketika Laksmana nak offer bantuan, Sultan Melaka ni dia takut kalau Laksmana tinggalkan istana, sebab nanti siapa yang nak jaga dia kat istana. Dan pada ketika itu, Sultan Melaka ni dia ada seorang penasihat nama dia Bendahara. Dia kata, tuanku, dengar sini, saya bendahara ni, saya penasihat raja ni.
Jangan bagi tugas menjaga keamanan itu kepada Laksmana. Kita bagi kepada Temenggung dulu. Itu tugas dia. Temenggung inilah ketua pahlawan, ketua angkatan perang. Ini kerja Temenggung. Jangan bagi dekat Laksmana. Laksmana ni ibarat sekadar menjaga istana sahaja. Bukan menjaga seluruh negeri. Macam itulah. Okey, lepas tu Laksmana pun tuanku pun katalah Laksmana tak boleh lah, nanti kalau awak tak ada, nanti siapa nak jaga kami semua dekat istana. Jadi Tuan sini Sultan Melaka ni manja kali. Manja kali. Okay, jadi kitanya manja. Manja. Lepas tu Laksmana pun, aduh dah raja cakap macam tu, I cannot say no tu raja. Raja suruh I stay, I stay. Dia Raja macam tu. suruh I jam, I jam. Macam. Okay, lepas tu apa jadi? Jadi Sultan Melaka pun arahkan Temenggung. Temenggung. So datang Temenggung. Nah, bagi Temenggung kasar. Laksmana lembut kan. Lembut je, anja-anja je. Temenggung arahkan orang suruhan awak untuk berkawal dekat segenap kampung orang kaya-kaya. Dan juga suruh semua orang kaya-kaya itu juga turut menjaga rumah masing-masing. Malam ini juga. Jadi, tuanku arahkan macam tu, Temenggung kita menjunjung titah tuanku. So, Temenggung telah mengarahkan anak-anak buah dia bawa perisai, lembing, tombak semua. Segala maknenik. Segala maknenik, persiapan, kelengkapan semua. Jaga dekat perkampungan orang kaya-kaya. Dijaga dekat kampung orang kaya-kaya ni. Jadi sampai ke kampung orang kaya-kaya ni, malam itu, dah malam dengan penuh perisai, dengan orang yang berjaga. Okay, Kertalasari pun nak buat kerja macam biasa lah malam-malam. Dia masuk, intai dulu. dia masuk. Oh my god. Oh my god. Ramainya. Ramainya malam ni. Ada Kenduri ke apa? pesta ke? Malam tak ada orang. Dia kata, banyak malam tak ada orang. Ni ada orang pula. Tak jemput pun. Apa hal? Ada masalah bro. So dia kan ada Chris Sakti. Dia membaca pustakanya. Membaca jampi dia. Mentera. Kemudian, dia selamba je jalan dekat tengah-tengah askar-askar itu semua. Sebab orang tak boleh nampak dia. Dia boleh pukau orang dan dia boleh menjadi halimunan. Okay? Jadi, setakat ni boleh faham tak cerita tu? Boleh faham tak? Dah halfway baru tanya. Okay. Lepas tu dia masuk. Dia tak ada masalah. Ini kecil punya hal lah. So, dia pun masuk dekat rumah orang kaya-kaya. Dia masuk rumah kaya-kaya, dia curi, dia transfer dekat Bukit Cina. Oh, ingat transfer kat bank orang lain. Tak nak. Harta dia punya je. Dan pagi esok, ada orang kaya ni yang menjadi mangsa kecurian, pergi jumpa tuanku. Tuanku. Saya pun jadi mangsa kecurian. Tuanku apa ni? We all sedih. Jaga nak jaga, tak jaga. Logo dipok. Sultan marah. Dia macam, apa ni tuanku? Sultan marah lah kat Temenggung. Temenggung. Sini je, Temenggung. Apa hal kau? Temenggung. Bukankah malam tadi beta suruh orang-orang kamu berjaga? Kenapa ada yang menjadi mangsa kecurian ini? Lepas tu, Temenggung tak tahu apa-apa. Temenggung tu, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Pada malam tadi, sudah pun saya arahkan anak-anak buah untuk berjaga di segenap penjuru kampung itu dan setiap pintu pun kami jaga. Tapi tak nampak pun penjahat itu. Ni aku nak marah. Tuanku kata ni nak marah ni. Tuanku nak marah kan? Okay, malam ini engkau sendiri yang sebab semalam anak buah. Malam ini kau sendiri yang baik tuanku. Malam ni saya akan lengkapkan lagi banyaklah tentera. Jadi dibawa lebih kurang 500 orang pada malam itu berjaga. Masa tu pun tuanku, Laksmana pun offer, dia masih lagi tak bagi sebab dia tak nak berlaku apa-apa kepada dia. Okay. Right, jadi kesianlah Laksmana nak tolong sebenarnya. Sebenarnya boleh settle awal kan. Betul. Okay, jadi apa yang berlaku pada malam itu, Temenggung turun padang bersama dengan 500 orang tentera. Betul 500 kan? 500. Dan lagi banyak kelengkapan yang dibawa. Okay, tetapi pada malam itu, berlaku kecurian yang sama tetapi kali ini pada rumah bendahara. Dekat rumah bendahara. Itulah bendahara. Orang Laksmana nak offer mula-mula, kau cakap tak payah dibagi kat Temenggung. Tengoklah apa jadi. Sekarang bendahara penasihat raja menjadi mangsa kecurian. Bendahara kata, tuanku, saya pula kena. Tuanku patik kena, tuanku. Rumah relax. Tak ada apa-apa dah. Habis, selai pinggang. Raja marah. Kata, Temenggung. Kesian Temenggung. Temenggung tak bersalah pun. Kan? Sebab yang tu ada kuasa saksi. Marah. Marah dia kerja dia. Tuanku relax, tuanku. Kita cakap macam tu. Dah Samana boleh cakap macam tu. Alah, saya cakap dia tu. Temenggung tak boleh. Jadi, apa berlaku, Laksmana kata, this is cannot be. Oh, this is cannot be. Cannot be. I like your English. This is cannot be, okay? Apa. Cerita klasik. Terima kasih. Okay. Direct translation. Direct translation. Okay. Kereta. This cannot be. So apa yang berlaku?
Dia kata, tuanku. Laksmana kata lah, Laksmana kan jantan. Dia dah rawan nak tolong. Dia kata, tuanku. Saya rasa kan, tuanku, malam ni penjahat tu nak masuk dekat istana. Tuanku kata, ha? Oh my God. Oh my God. Oh no. Not by the hair of my cincin. I will not let you in. Apa tu? And a huff. And a puff. Ni cerita dongeng. Cerita. And a blow. Cerita Wolf dengan Wolf. Oi. Okay, jadi. So, tuanku kata, ha? Dia nak masuk malam ni? Mengikut tafsiran saya rasa penjahat tu nak masuk malam ni. Habis tu apa yang kita nak buat, tuanku? Apa yang kita nak buat Laksmana? Supaya dia tidak beroleh masuk ke istana. Kan? Beta takut. Beta tak nak. Oh, takut. Saya nak dicabul. Cakap jahat. Lepas tu apa yang berlaku tak kawan-kawan? Okay? Lepas tu Laksmana kata, ada satu cara. Tapi cara itu adalah dengan mendapatkan hikmat yang ada, hikmat sakti yang ada pada penjahat itu. Yang sama. Tapi tak ada orang boleh buat. Saya saja. Dia kata, ya ke awak seorang jika boleh buat? Kalau macam tu, segeralah perbuat kekasihku Laksmana. Dipanggil Laksmana kekasih dia. Bukan sebab dia gay, tidak. Bukan. Tapi dia sayang. Dia begitu sayang. Seperti mereka, sayangnya awak dengan saya dan saya sayang kepada walaupun menyampah tapi sayang. Dipanggil kekasihku Laksmana. Jadi awak jangan salah faham kat situ. Mesti awak cakap, zaman dahulu dah ada cerita seperti ini? Tidak. Maksudnya kesayangan. Betul. Dia kata, segeralah perbuat begitu kesayanganku wahai Laksmana. Itu maksud dia. Jadi patut Laksmana kata, terima kasih tuanku. Menjunjung titah. Love-hate relationship. Dia tak hate, dia love je. Kadang-kadang relationship. Sebab orang tak bagi dia buat. Tapi kita tak boleh cakap. Tak boleh. Tapi yelah, maksud saya dia dibenci kadang-kadang. Okay? Kemudian apa yang berlaku? Okay, kan ada pengarah kat sini. Minta maaf. Kemudian apa yang berlaku? Malam itu tuanku bagi kan, tuanku dah bagi green light kat dia. So apa dia buat? Dia menyamar pakai serba hitam. Menyamar sebagai seorang penjahat. Serba hitam. Wednesday ke serba hitam? Rabu. Rabu. Dan apa yang kalau malam lah logik kan, pada waktu malam zaman dulu hanya bergantung kepada cahaya bulan. Okay, cahaya keimanan tu kalau tengah-tengah. Jangan keluar emosi. Maaf. Okay, so jadi maksudnya bila dipakai pakaian malam, pakai hitam, tak nampak so tak nampak lah. Okay, jadi menyamar pada malam tu, tapi dia dah janjikan kepada tuanku, dia kata keluar sekejap je, tak keluar lama. So apa yang dia buat sebelum itu dekat istana? Janji dia kata. Kejap je. Apa yang Laksmana Melaka buat sebelum keluar ialah diambil lembing dan tombak kayu, diaturkan mengelilingi istana. Diatur. Okay, dan kemudian dibaca satu jampi Jawa. Dan dibaca kan, abrakadabra, pak, dia letak. Dan automatik dia saling berlaga. Kayu itu, tombak itu, lembing itu saling berlaga mengeluarkan bunyi yang sangat kuat. Okay, itulah preview. Okay. Lepas tu dia keluar. Tetapi dia warning kepada pendekar-pendekar, kepada hulu balang kat situ. Dia kata, Laksmana kata, dia kata, korang, kalau dengar apa-apa yang aneh ataupun nampak apa-apa, jangan bergerak dari tempat korang. Korang stay sahaja. Aku dah jampi dah. Jangan risau. Okay. So maksudnya, bila boleh gerak? Dia tak boleh gerak langsung. Tak boleh gerak. Dia tak boleh gerak. Okay, dan apa yang berlaku? Barulah dia keluar untuk pergi survey, mencari. Okay, sekarang boleh gerak. Boleh. Okay. Dia pergi malam tu, hujan renyang-renyang. Dia keluar dari istana untuk mencari penjahat itu. Dan semua orang masa tu dalam ketakutan dekat istana. Semua orang duduk dalam rumah. Jadi kalau dia keluar, dia akan nampak siapa yang pelik-pelik keluar. Jadi dia tengok, dah ada pun penjahat itu. Dia kan pakai serba hitam kan, berkelubung kan. Berselubung. Kemudian dia nampak, memang betul penjahat itu pergi menuju ke arah istana. So Kertalasari, dia pergi ke arah istana, tiba-tiba dia dengar ada bunyi bising. Tung, 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 tung. Kayu yang berlaga-laga tadi kan. So Kertalasari dengar, dia kata, aku tak pernah dengar bunyi ini sebelum ni. Lain macam bunyi ni. Ini mungkin mereka nak jerat aku. Jadi dia ambil sebatang kayu, dahan kayu. So Kertalasari buat apa tahu? Dia baling dekat dalam istana. Lepas tu dia dengar bunyi kayu yang dia baling tu hancur. Macam kena kisar. Bunyi macam tu. Blender. Dia cakap kena blend lah. Lepas tu dia kata,
Aku dah kata. Dia nak kena. Dah. Dia nak bodohkan aku. Aku tak bodoh macam tu. Fine. Cakap dah. Dia ada dekat dah. Jadi maksudnya malam itu dia tak jadi nak masuk. Sebab apa? Dia tahu dia sedang diperhatikan dan diperangkap. Jadi tak apa, aku pergi curi rumah orang kaya-kaya. Fine. Curi lagi. Ya. Kemudian Laksmana pun pulang ke istana. So tuanku kata, Laksmana macam mana dah tangkap ke penjahat tu? Belum lagi tuanku, saya tak jumpa lagi dia. Tapi sebenarnya Laksmana dah nampak dah. Tapi Laksmana tak nak kecoh-kecoh. Dia seorang lelaki yang sangat cool. Gentleman. Selagi tak saya menjaga tak cakap. hati. Jadi dia kata, tapi jangan risau tuanku. InsyaAllah malam esok saya akan tangkap dia. Kalau ada izin Tuhan, dia kata macam tu. Okay, dan apa yang berlaku akhirnya malam esoknya, masa itu Kertalasari dia memang berkobar-kobar untuk memang nak hancurkan Melaka dan dia kata dia nak bakar istana Melaka. Dan dia nak curi semua isi raja. Dia ngamuk. Dia kata aku nak jadikan semua isi raja tu sebagai isi aku. Dia kata kundik aku. Dia kata macam tu. Dan pada malam itu, apa yang Laksmana buat malam yang kedua tu, dia berbaring di tengah pasar. Okay, Laksmana berbaring serba hitam, dia berbaring kat sini. Laksmana berbaring kat sini. Dia tak ada rumah ke? Baring tengah-tengah pasar? Dia bosan. Dia bosan. Healing lah tu tengah-tengah pasar. Tenang ribut jiwa. Okay, lepas tu adalah penjahat ni datang. Hoi, ya, hoi. Inilah Kertalasari datang. Malam tu gelap dan dia berselubung hitam. Okay, dan apa yang berlaku ketika ini mungkin cikgu Daniel bersambung. Lepas tu si Kertalasari berjalan di tanah gersang. Gitu. Nah, dia berjalan di tengah-tengah pasar, tiba-tiba dia terpijak sesuatu. Dia terpijak. Aduh, teririk. Bangkai pula aku ni. Macam awak terpijak tahi kan? Macam tu dia macam, ew. Dia ingat itu adalah bangkai. Ya, dia terpijak mayat. Dia ingat dia terpijak mayat. Macam, tapi bila kita fikir kan macam banyak sangat ke mayat yang orang bergelimpangan sampai orang boleh terpijak dan dia tak terkejut. Mungkin kan? Mungkin kan? Tapi tak apalah. Suka hatilah. Lepas tu, okay. Lepas tu, sebab Laksamana yang tengah baring tu, dia dah bersedia tau. Dia dah pegang keris dia. Lepas saya Laksmana. Okay. Awak Laksamana? Saya Laksmana. Saya nak pijak awak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okay. Lepas tu Laksamana pun bila setelah dipijak oleh Kertalasari tu, dia pun keluar daripada sarungnya. Sorry, tikam tepat ke dada Kertalasari. Tembus sampai belakang. Tapi Kertalasari ketika itu cuba melawan juga. Dia cuba. Tapi dah. Cuba. Nampak? Tembus. Dia tembus. Lepas tu dia akhirnya tersembam, dia tembus lebih dalam. Ya. Dan dia mati. Dan dia pun mati. Dan Laksamana cakap, cis. Mati engkau olehku. Akhirnya mati juga engkau. Mati je lah. Matilah. So, very anti-climatic. Simple je kematian dia. Jadi apa yang berlaku kemudiannya Cikgu Daniel, Laksmana tak pulang dengan tangan kosong. Dia tak bawa mayat tu sekali, berat. Jadi dia ambil dua benda. Dia ambil apa yang minta maaf ya. Saya macam terkedu. Okay. Jadi Laksamana kalau dia keluar, setelah dia membunuh Kertalasari tadi, dia mengambil dua perkara. Dua keris. Satu keris Kertalasari, satu lagi keris juga. Tapi yang tersembunyi. Kemaluan Kertalasari. Dia potong. Dia bawa balik. Saya pun tak tahulah kenapa dia nak ambil. Tak sebenarnya. Okay, ini kisah benar. Ada 3 tempat tanya saya tahu. Dia kata, Cikgu, Laksmana tu ni macam hero tapi dia ke? Kenapa dia ambil kemaluan Kertalasari? Ada yang Ya Allah Akbar. Okey, sebenarnya itu simbolik sebab dia mencabur isteri pemilik. Ya, sebab apa? Dia macam dia zaman-zaman dulu hukuman memang begitu. Kan? You cabul bini orang. Ini form 4 punya. Form 4. Kemudian dia bawa balik dua benda tu kat rumah. Dia bawa balik. Lepas itu, selepas jadi dibiarkanlah mayat semalaman tanpa keris dan keris satu lagi tu. Okey, lepas tu orang-orang yang datang ke pasar setelah siang, lepas tu ternampaklah ada orang sudah meninggal dunia.
Ya, betul. Okey, sekali lagi ya. Laksamana ambil keris dan juga kemaluan Kertalasari, dia bawa balik, dia simpan. This is so awkward. Sabar. Jangan fikir yang bukan-bukan. Nanti kita cerita apa yang dia berlaku Okey, pada sebenarnya kemaluan tersebut. logiknya dia akan simpan beberapa bahagian tu adalah untuk membuktikan bahawa dia dah pembunuh. Dia lah pembunuh dia. Ya, yang tu yang saya kata tu simbolik sebagai dia ni adalah pencabul kepada isteri, pemilik harta, perogol lah senang kata. Okey, lepas tu dipotong, dipilih kemaluan, tapi keris wajib diambil sebab itulah kesaktian Kertalasari. Kita takut nanti kalau orang lain jumpa, orang lain salah guna. Orang pula ambil guna kan. Kemudian Okey, lepas tu orang ramai nampak Kertalasari ni mati dekat pasar. Orang buat apa tahu? Orang ambil lidah dia, potong. Orang ambil kepala dia, yang pegang. paling kelakar ambil telinga. Ambil Dia telinga. kata, "Tuanku, ini dah bukti saya bunuh penjahat tu, tuanku." Kenapa semua mengaku bawa kepala lah, tangan, kaki semua? Sebab apa? Orang nakkan ganjaran. Sebab Tuanku Ratu Sultan Melaka sudah bagi tahu siapa-siapa yang dapat membunuh Kertalasari, orang yang membuat kacau di Kota Melaka, dia akan mendapat ganjaran. Itulah dia. Lepas tu kan, apa yang berlaku kemudiannya pada pagi itu, lepas tuanku tengok semua orang bawa tubuh badan, telinga lah, kepala, tangan, kaki. Letaklah kat depan tuanku. Ada kepala, telinga ni. Dia main macam jigsaw puzzle. Lepas tu tuanku pun cakap, lepas tuanku cakap kat bendahara. Something is missing. Dia kata, bendahara, semua mengaku ni yang mana seorang pembunuh sebenarnya. Lepas tu bendahara kata, tuanku, cuba tengok betul-betul tuanku. Cuba tengok tu. Ada benda tak cukup ni tuanku. Tak kira dah puzzle tak cukup. Puzzle tak cukup tuanku. Kalau betul dia orang bunuh, mana lagi satu tu? One more. Mana satu lagi? Gini tuanku. Laksmana, bendahara kata. Kita tunggu Laksmana. Sebab saya rasa dia mungkin tahu sesuatu. Betul. Okay, lepas tu tiba-tiba Laksmana sampai. Jeng-jeng. Bawa dia pertandaan. Macam tu yang dia bawa. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Ya, saya ingat dia datang macam mana tahu? Dia datang macam macam tu. Begitu. Macam tu. Okay, lepas tu bendahara tengok dari jauh. Tuanku, inilah dia dua pertandaan yang kukuh. Dua bukti yang kukuh. Saya dah kata tuanku, kalau bukan Laksmana, tiada siapa yang mampu mengalahkan penjahat itu. Bertentang mata pun tak boleh dengan Kertalasari. Ini kan pula nak kalahkan dia. Ini semua penipu lah yang berlatih aku ni. Yang lain pun rasa malu dan mengundurkan diri. Tunduk-tunduk keluarlah istana. Tinggallah mayat tersebut. Lepas tu Laksmana, lepas tu tuanku kata, Kimi jangan macam tu, Kimi. Lepas tu, lepas tu Tuanku Sultan bertanya, Laksamana, kenapa ataupun macam mana Laksamana boleh melakukan tipu helah sehingga mampu membunuh pencuri tersebut? Macam dia tak, tapi awak jangan ambil serius tau, sebab saya gelak sebab dia kata Nazir boleh baca kan? Kimi kata Okay. Dengar Cikgu Zan. Kimi kata dia bawa latu-latu kan. Tak boleh lah mengajar macam ni. Ada main tadi sudah dipakai lah. Tak ada lah. Dah. Apa ni sini? Nampak saya pun dah habis berkabut dah. Astagfirullahaladzim. Muka dia panas. Muka dia panas jadi macam berkabut. Kimi, Mr. Bean. Tak apa, it's okay Kimi. Thank you very much. I love it. Sambung. Sebab saya profesional, saya akan sambung. Lepas tu dia kata. Lepas tu, kata, Laksmana, macam mana awak boleh kalahkan penjahat ni? Kata, tuanku, mesti ceritakan. Suri cerita A sampai Z. Okay, dan tak habis kat situ tau. Lepas tu Laksmana memberitahu sesuatu kepada tuanku. Dia kata, tuanku,
ingat tak orang kaya semua hilang harta kan? Saya dah jumpa harta tu. Kat mana kau jumpa harta tu? Semua harta orang kaya-kaya ada dekat atas sebuah bukit Cina. Di atas sebuah bukit iaitu Bukit Cina. Ya ke? Tak apa. Arahkan semua hulu balang untuk naik ke istana, untuk naik ke bukit tu. Cina, Bawa turun semua harta itu. semua bawa turun. Tapi jangan terkejut, 7 hari 7 malam. Ya, 7 hari 7 malam baru selesai semua harta di Bukit Cina tersebut dikumpulkan di istana. Okay, kemudian harta semua dikumpulkan, dia kata, okay, panggil semua pemilik harta. Yang hilang harta dia orang kaya-kaya ke, jom berkumpul. Jadi, orang kaya-kaya pun datang, dia kata, tuanku, ini bantal saya. Tuanku, ini adalah harta saya, wang saya, itu barang-barang perkara saya. Tuanku kata, oh, pening. Oh, pening. Oh my God. Okay. Ni semua orang nak ni tak boleh lah. Buat pengecaman harta masing-masing, okay, semua pegang semua harta masing-masing. Lepas tu tuanku kata macam ni. Tuanku kata, Insyirah, awal. Insyirah. Okay, lepas tu, I sebut dah tak fikir apa-apa tak sebelum ni. Ya Allah. Lepas tu, apa yang berlaku? Tuanku, asyik baik lah. Alhamdulillah. Lepas tu, tuanku kata, okay, harta korang yang dah jumpa ni, awak bayangkan itulah harta keseluruhan dari rumah masing-masing. Dan dia kata, harta korang masing-masing ni bagi 3 sekarang. Bagi 3. So, semua yang hilang harta bagi kepada 3 bahagian. Okey, 1 bahagian korang ambil. 2 bahagian, semua orang 2 bahagian bagi kepada Laksamana. Sebab harta korang dah hilang, yang jumpanya Laksamana. Cuba bayangkan, kalau awak duduk tempat orang kaya-kaya tu, awak bayangkan lebih separuh harta awak diberikan kepada Laksamana. Awak happy tak? 2/3. Sedih kan? Lepas tu orang-orang tu macam tapi tak apalah, sebab raja lah. Saya sudi. Tapi tiba-tiba Laksamana kata, tuanku, Jangan macam tu. what peace dulu tuanku. Sayang, jangan macam tu. Kalau tuanku buat macam ni, nanti sedihlah pemilik harta dan nanti nama tuanku akan tercalar, dia kata. Tak apa tuanku. 3 bahagian yang diorang bagi-bagikan tu, bagi sebahagian saja kepada batik. Nak juga, tapi 1 bahagian saja. 1 bahagian. Kalau mereka ni setuju untuk bagi kepada batik, kalau tak apa. It's okay. Lepas tu tuanku tanya, korang semua sudi tak bagi 1 bahagian kepada Laksamana? Setuju. Kalau macam tu dengan, dia kata, dengan ikhlas hati demi Allah dan Rasulnya, kami ikhlas bagi, dia kata. Okay, jadi 1 bahagian. Awak bayangkan Laksamana sebenarnya orang yang paling kaya pada saat itu dekat situ, kecuali raja lah. Okay, dia yang paling kaya. So semua bagi 1 bahagian kepada Laksamana. Tapi apa Laksamana buat? Semua harta tu dibagi pula kepada 3. Betul. 1 bahagian diberikan kepada fakir miskin. Betul. 1 bahagian diberikan kepada petugas istana yang tidak ada kuasa kejawatan, kenaikan pangkat, tak ada, macam balang, orang kerja kat kitchen kan. Lagi maid semua dayang, okey. Dan 1 lagi bahagian yang terakhir dia bagi kepada pengikut dia, iaitu orang Melaka sendirilah. Okey, dan orang ramai itulah dia orang ramai. Dan 1 sen pun dia tak ambil. Sebab itulah tajuk cerita ini, kepimpinan melalui teladan. Kepimpinan yang wajar diteladani. Selepas Laksamana memberikan harta-harta tersebut semuanya, dia masih lagi orang yang paling kaya. Betul. Kaya dengan budi bahasa, jasa, bakti, akhlak. Macam kita kan? Ya. Macam itulah. So, tahniah, anda baru saja menyelesaikan pendengaran sebuah prosa klasik tingkatan 4. Beritahukan kepada Fasilia. Tak cerita. Macam apa yang terjadi kat Pati Gajah Mada? Pati Gajah Mada. Okey, last. Pati Gajah Mada jadi tak betul. Naik sewel. Dia sewel sikit. Yang mana dia pergi dari satu tempat ke satu tempat dekat Majapahit, dia mencari siapa yang sanggup membunuh Ratu Melaka dan memusnahkan Melaka. Okay, dan dia tak jumpa. Pada saat itu dia langsung tak jumpa. Dia jadi tak betul lah. Sebab dia tak tahu lagi nak bergantung harap kepada siapa. Betul. Dan 2 orang dia punya 2 orang pejuang dia yang terhebat. Mati. Kertalasari dan Petala Bumi. Betul. Okay. Tak nak cakap rest in peace sebab biarlah tak peace. Biarlah tak peace. Rest in pieces. Memang betul sebab dia. Rest in pieces. Betul lah. Okay, jadi saya harap yang baik awak ambil lah menjadi contoh. Yang buruk dalam cerita saya tadi, cerita kami berdua tadi, jadikanlah sebagai sempadan. Sesungguhnya niat kami hanyalah untuk menyampaikan cerita itu dalam keadaan yang menarik supaya awak senang ingat. Betul. Okay, dia tanya cerita ni betul ke tak? Saya boleh bagi tahu jalan ceritanya sebenarnya menuju ke arah sejarah tu ada, tetapi adalah tokoh tambah. Ada tokoh tambah dia. Tapi kalau untuk
Untuk bagi awak faham, cerita ni asas dia memang cerita asas sejarah. Tetapi bila dia dah tekuk tambah, dia jadi cerita legenda. Legenda. Okay? Okay. Very good. So betul lah tujuannya adalah untuk mengangkat nilai dan martabat golongan beraja dan juga bangsawan pada ketika itu kan. Okay. So itu dia. Okay, jadi apa yang kita nak buat yang tersisa ini untuk kita ceritakan yang 3 5 macam tak ada masa. Tak sempat. Okay, jadi apa yang saya nak buat tapi macam cerita lawak. Penyampaian je. Penyampaian. Penyampaian je lawak. Kalau awak baca tak lawak pun, tak faham pun sebenarnya. Saya akan tunjukkan bagaimana siapa yang ambil dengan saya, kelas saya akan ajar ini pada bulan 3. Awak tahu tak kenapa? Sebab saya tak ajar form 5. Tak ajar form 5. Langsung tak ajar. Sebab hari ni awak menemani saya. Kalau tak saya sorang-sorang saja. Saya kesian. Okay. Saya akan bercerita sambil buka buku teks tu. Kita akan berpandukan buku teks 100% saya akan bercakap dan awak akan nampak dengan lebih jelas dalam cerita dia. Okay, alam apa saya tak ambil form 5. Dah tertulis di Luh Mahfuz. Macam tu. Okay, right. So saya tunjukkan contoh soalan dulu Daniel sebelum kita pergi kepada ni. Okay. Saya bagi contohnya. Tengok satu bahagian yang mana awak kena tukar ayat klasik ini, petikan klasik ini kepada petikan bahasa Melayu standard. Okay, contohnya dia kata, setelah sudah Kertalasari berkata-kata demikian itu, maka orang penyuruh daripada Patih Gajah Mada itu pun datanglah. Maka dilihatnya Kertalasari sedang berkata-kata dengan ibunya seperti laku orang berkelahi. Setelah dilihatnya oleh Kertalasari orang datang itu, maka Kertalasari kepada orang itu, siapa tuan hamba ini? Who's you? Ingat tak kat mana babak ini? Dia babak depan sikit kan. Ketika dia dapat tahu yang bapak dia mati dan ada orang nampak dia sedang bercakap dengan mak dia. Okay, bagus, very good. Okay, jadi kita akan buat sedikit quiz ringkas. Okay. Oh, ni lag kat sini? Tak. Okay dah. Oh, kita dapat tahu kat sini dah kan? Okay. Alright, jadi saya akan bagi beberapa istilah. Cikgu Daniel. Okay, jom kita buat. Okay. Saya akan bagi beberapa istilah dan saya nak awak semua teka sebab saya nanti tak nak penceritaan saya dalam kelas nanti terganggu, mungkin awak rasa macam belum faham dan sebagainya. Miss ni apa? Miss tu apa? Miss ni apa? Orang sudah dengar betul. Yo, faham. Okay. Alright, yang pertama kita akan ambil perkataan ini. Dan tadi pun kita dah cerita dah sebenarnya. Okay. Alright, perkataan ini. Penjurit. Sebenarnya kan dalam bahasa kita sekarang prajurit. Yes, prajurit. Betul. Okay, apakah penjurit? Saya nak dengar dulu jawapan masing-masing. Kita akan buat sedikit. Tak boleh dengar you. Kita baca. Okey, baca. Askar, tentera. Okey, askar, tentera, pejuang, perompak, pencuri. Dia ada dua bahagian. Satu, saya cerita terus ya. Satu cerita dekat Majapahit, satu dekat Melaka. Okey, awak tahu dia ni adalah dari Majapahit. Okey, jadi dekat Majapahit awak boleh pakai sama ada dia sebagai tentera, boleh pakai dia sebagai askar, pahlawan ataupun pendekar. Okay. Ini mana-mana dialog, mana-mana dialog ataupun mana-mana cerita yang daripada perspektif Majapahit, inilah perkataan yang awak boleh gunakan untuk menggantikan penjurit. Tetapi apabila kita dapat daripada dialog-dialog orang Melaka, perspektif orang Melaka, awak tak boleh guna benda yang sama. Okay, kita gunakan penjahat ataupun pencuri. Jadi awak kena tengok konteks penjurit yang diletakkan itu adalah dari sudut pandang orang Majapahit atau sudut pandang orang Melaka. So kalau dia memang kita tengah cerita dekat penjurit, iaitu tentang Seri Betara bercakap dengan Patih Gajah Mada, dia kata penjurit kita dah mati. Maksudnya boleh pakai mana-mana antara empat ini. Tetapi kalau boleh konsisten lah, kalau once awak pakai tentera sampai habis. Okay, maksudnya awak jangan tukar-tukar. Kejap tentera, kejap askar, kejap ni, janganlah. Okay, tapi bila dia dah masuk menceroboh Melaka, sisi sudut pandang orang Melaka, kita akan sebut dia sebagai penjahat atau pencuri. Tapi secara personal, saya sangat suka penjahat instead of pencuri sebab dia lebih daripada sekadar pencuri. Betul. Okay, right. Jadi itu dia untuk pencuri. Okay, boleh faham tak dulu untuk pencuri? Saya pergi kepada yang kedua. Okey, faham. Kita akan ambil ni juga kata pangkal ayat kejap lagi. Okey, yang kedua kita akan ambil perkataan kepetangan. Okey. Kesiangan, kemalaman. Kepetangan. Sebenarnya yang ni saya bernampak logik kenapa maksud dia begitu. Okey, apa yang awak tahu tentang kepetangan? Bagi tahu saya. Come on, cuba. Apa? Kepetangan. Petang. Berani, gagah, petang, bukan petang, kuat. Sebenarnya pun ada 2-3 maksud juga. Betul. Yang saya nampak. Okey, sebenarnya kepetangan dia boleh jadi gagah, berani dan juga cerdik. Senang kata ialah hebat. Hebat.
Tapi bila kita tengok kan, kepetangan ini sebenarnya ini adalah sudut kematangan sebenarnya. Kan orang kata dia ni darah panas. Biasanya dia macam ibarat orang muda tengah hari. Tapi orang-orang yang dah tak dekat-dekat senja, relax sikit. Kita lah senja. senja. Petang. I tengah hari lagi. Oh, you tengah hari lagi. I dah nak subuh. I timing cicit mencicit. Cicit. Mencicit. I dah timing dia gabi. Gabi dah. Okay, kepetangan maksudnya apa? Sisi matang dan hebat seseorang itu. Jadi kalau awak tengok kan, yang dia pakai, tak salah dia memang dia pakai gagah kat dalam ni kan. Kalau dia pakai gagah yang berani dan kepetangan kira-kira. Jadi berani kalau ikut berani. Tapi yang paling banyak sekali ditulis kat dalam analisis ialah berani dan juga cerdik lah. Okay, tapi analisis yang banyak juga yang saya tengok dekat negeri, setiap negeri pakai cerdik. Tapi ada juga analisis luar pun disebut ni sebagai berani. Okay, jadi awak kena tahulah istilah-istilah ini. Ya. Boleh je pakai mana-mana yang sesuai. Yang sesuai. Tapi kalau macam contoh dalam ayat tersebut dia dah cakap berani dan kepetangan, jangan awak gandakan berani dan berani. Itu dia. Cari perkataan lain yang untuk menggambarkan seorang Kertalasari. Okay, so itu. Okay, bagus. Okay, yang ketiga, kita akan letakkan apa? Cikgu Daniel pilih apa istilah yang Cikgu Daniel nak letak? Tanpa kedep tembung laku. Okey, kita akan jumpa perkataan ini. Tanpa kedep tembung laku. Ini bahasa Jawa betul. Tapi Jawa klasik. Ini Jawa klasik. Okey, apa dia? Tidak mengendahkan orang lagi. Tanpa belas kasihan. Bagus. Tanpa simpati. Bagus. Tanpa berbincang juga boleh. Kurang ajar. Kurang tepat. Dia punya nak masuk kat dalam ayat tu kurang sesuai untuk kita masuk. Dia kena pastikan awak boleh slide in. Okay, tanpa belas kasihan. Okay, bagus. Very good. Jadi kalau jumpa tanpa kedip temu laku, ini antara yang famous dekat dalam prosa ni. Jadi tanpa simpati kita boleh pakai. Boleh. Okay. Yang kedua kita juga pakai tanpa mempedulikan apa-apa. Tanpa mempedulikan apa-apa. Alright. Lagi tanpa berbincang. Okay, tak nak dengar cakap orang. Ataupun tak nak berbincang atau dengar orang lain. Tak nak dengar, tak nak peduli. Aku tak kisah, itu maksud dia. Okay, alright, tanpa peduli. Juga boleh buat. Tanpa peduli. Ada tanpa peduli dah ada. Dah. Okay, jadi kalau jumpa perkataan ini, yes, inilah maksud-maksud dia. Okay, jadi awak jangan terkejut kalau jumpa nanti. Lagi yang tingkatan 4. Untuk yang tulis ni Miss upload tak answer. Saya tak upload lah ini. Okay, alright. Jadi ni awak boleh salin je ataupun screenshot saja, senang je. Maaf cikgu, saya nak tanya ejaan yang betul ialah idah atau edah. Dia ni macam keluar topik sikit kan. Sebenarnya ni ada dalam form 5 punya antologi kan? Ya betul. Yang idah. Sebenarnya yang paling tepat ialah idah. IDAH. Sebab kita ambil ejaan Jawi sebenarnya. Okay, yang mana kita sebut alif ya kan, idah. Okay, macam tu. Alright, kita pergi kepada seterusnya. Okay, apa lagi perkataan yang Cikgu Daniel nak letak? Okay, saya nak letak dah penggawa agung. Penggawa agung. Awak nampak perkataan penggawa agung. Tapi penggawa agung tak boleh tukar tau dekat dalam sebab dia adalah nama jawatan. Dia nama ni, nama kata nama kan, kata nama khas, kata nama yang jawatan kan. Tapi kalaulah saya nak minta maksud dia, apa maksud dia? Penggawa agung ialah penghulu. Bagus, very good. Ataupun ketua kampung ataupun ketua kawasan. Okay, ketua kampung ataupun ketua kawasan. Okay, alright, ketua kampung ataupun ketua kawasan. Okay, alright, bagus, very good. Okay, saya jumpa tadi, saya nampak ada satu ni. Okay, orang penyuruh. Orang penyuruh. Okay, alright, dah screenshot. Okay, bagus. Okay, seterusnya. Okay, bukan Pak Long kawasan tidak. Okay, seterusnya, cubaan yang baik. Okay, kalau awak perasan tadi ada perkataan ini. Orang penyuruh. Apakah maksud orang penyuruh? Bibi ke? Orang penyuruh. Tukar menjadi apa? Hamba. Boleh juga sebenarnya, hamba boleh juga. Tapi yang paling tepat, yang paling simple apa dia? Orang suruhan. Okay, hamba boleh juga. Cuma yang hamba ni, kita tengok dia, hamba ni mungkin juga dia buat kerja-kerja kat dalam istana. Okay, cuci-cuci kaki ke apa kan. Yang paling senang ialah yang tak nampak perbezaan terlalu ketara perubahan dia. Ialah orang suruhan.
Itu Cuci dia. badan ketalasan. Okay, so itu dia cuci kaki. Tapi sebenarnya memang betul zaman-zaman dulu. Betul. Kalau hamba tu yang dia beli dekat pasar-pasar tu, dia buat kerja-kerja macam tu lah. Betul. Gosok badan raja, mandikan raja, Angkat kadang-kadang tahi. angkat tahi raja. Memang itulah benda yang berlaku. Kalau saya jadi Okay. hamba, saya nak jadi angkat tahi. Senang. Kenapa? Tak payah nak pegang-pegang orang. Saya cari dia pegang-pegang. Macam nak kena scrub belakang orang. Aku rasa saya. Baik angkat tahi dia je. Angkat tahi, buang. Nanti datang balik angkat tahi, buang. Itulah. Prinsip dia aneh sikit daripada kita. Kan? Tapi tak ada siapa nak jadi hamba kan. Hamba untuk manusia lain. Ada nak screenshot dari awal tadi. Okay, Cikgu Daniel boleh sambil awal screenshot. Cikgu Daniel akan pilih perkataan lain. Okay. Boleh. Okay, jadi untuk Manira dan Pakanira kita dah cakap tadi. Lepas tu kita ambil kata pangkal ayat pula. Kata pangkal ayat boleh? Boleh. Kata pangkal ayat. Okay, so. Okay, jap. Sebelum itu, mungkin ada yang tak tahu apa itu kata pangkal ayat. Boleh terus. Kata pangkal ayat ini sebenarnya tergolong dalam golongan kata tugas. Okay, kata tugas ini kita ada lebih kurang 17 hingga 18 kategori kat bawah itu. Jenis golongan kata kecil. Banyak. Siapa yang saya pernah ajar? Banyak lah. Okay, Papok banyak. Banyak. Okay, tapi ada satu ni yang kita tertarik. Kalau zaman sekarang kita panggil penanda wacana untuk permulaan ayat kan, kita panggil macam tu kan. Tetapi kita ada satu istilah khusus dalam bahasa klasik iaitu kata pangkal ayat. Okay, jadi kata pangkal ayat. Okay, so kita akan buat kata pangkal ayat. Okay, kata pangkal ayat ni dia akan duduk kat depan mestinya. Akan jumpa maka, hatta, syahadan, adapun, kendati pun dan sebagainya. Okay, right. Okay, apa yang pertama Cikgu Daniel? Kita ambil yang pertama sekali, boleh dia? Al-kisah maka tersebutlah perkataan. Ke Al-kisah saja? Al-kisah. Ambil Al-kisah je lah. Kita ambil Al-kisah. Al-kisah saja. Siapa tahu apa maksud Al-kisah? Apa maksud Al-kisah? Siapa ambil ni cerita? Siapa ambil bahasa Arab? Al-Lughatul Arabiyyah? Mana? Ada satu lagu dalam lagu Britney Spears. This is a story about a girl. Macam tu lah. Early morning, she wakes up. Maksudnya bye-bye je. Itu bukan. Itu ex-boyfriend dia. Oh, itu ex-boyfriend. Al-kisah. This is a story about a girl named Lucky. Yalah. Yes, Lucky. This is a story about. Terdapat sebuah kisah. Okay, bagus. Very good. Ataupun kisah ini tentang. Betul. Kisah ini tentang. Ataupun terdapat sebuah kisah. Sebuah cerita pun boleh. Terdapat sebuah cerita tentang. Itulah Al-kisah. Tak payah tambah pada zaman dahulu, tak perlu dah. Okay, sebab itu dah lebih daripada konten wacana dia sendiri. Okay, alright. Kalau kisahnya bermula, sebenarnya Al-kisah bermula tu kat belakang. Okay, jadi sebenarnya yang tu pun kita tak perlu ambil dah pun sebab dia kena terus masuk kepada konten. Kisah ini tentang sebuah ni bla 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 bla, dia akan masuk macam tu. Tapi nanti dalam kelas nanti awak akan belajar dengan lebih detail. Okay, tapi cubaan yang baik. Okay, seterusnya apa lagi Cikgu Daniel? Tatkala itu. Tatkala itu ni antara saya suka. Okay, tatkala itu. Saya nak explain sikit boleh juga? Okay, boleh. Okay, so tatkala itu kalau awak tengok, kalau kita tak faham apa itu maksud tatkala, awak tengok perkataan kala. Kala ni maksudnya masa, waktu. Macam contoh, kadangkala. Kita masih lagi guna kadangkala. Kan? Right. Masa itu. Dia maksud dia cikgu? Maksud dia lah ketika itu. Pada ketika itu. Atau ketika itu pun. Ketika itu pun dah okey dah. Ketika itu pun sudah okey dah. Okay. Right. Okay, ataupun ketika itu. Okay. So tak kala itu. Okay. Alright. Itu je maksud dia. Maksud dia at that time. Betul kan? At that time kan? Okay, that time pun boleh juga. Okay, seterusnya apa kata kita ambil dengan demikian juga boleh? Dengan demikian. Tapi sama je. Dia, tak apalah. Okay, so kalau macam tu kita ambil, okay. Cuba cikgu explain. Kan bila kita banyak perkataan maka di dalam prosa tradisional ni, prosa klasik ni. Jadi apa yang kita boleh buat dengan perkataan maka ni? Okey, satu benda yang awak kena tahu tentang maka saya pernah jumpa satu petikan ini. Okay, ni form 4 kena bersiap sedia. Yang form 5 awak kena maintain awak punya pemahaman. Maka ni boleh dikatakan saya pernah jumpa dalam satu petikan tu 7 ayat berderet-deret semua ada maka pada pangkal dia. Okay, jadi apa yang berlaku ialah kita nak tukar kepada bahasa Melayu standard. Saya nak tanya awak, bahasa Melayu standard ni bahasa Melayu moden. Adakah kita pakai penanda wacana setiap ayat? Adakah kita buat macam tu?
Tak, betul tak? Dia akan nampak macam lewah dan juga membosankan. Lagi dalam bentuk penceritaan. Jadi anda kata terlalu banyak, awak boleh gugurkan terus. Tapi ada marker yang boleh gantikan dengan benda lain. Okay, jadi marker ini sebenarnya maksud dia sedikit holistik. Sebenarnya Banyaklah. banyak sebenarnya. Tetapi mostly maksud dia ialah kemudian. Maksud dia next. Lalu. Kemudian seterusnya. Okay, lalu. Jadi kalau kita ambil, Selepas ibrah, kalau kita ambil ibrah daripada bahasa Arab Al-Quran, kalau awak tengok bahasa Arab Al-Quran, dia tak ada noktah kan. Dia akan mulakan perkataan memulakan ayat dengan apa? Wa, man. Macam tu samalah maka. Sebab apa? Sebab dulu noktah itu belum wujud. Kan noktah itu belum wujud. Jadi sebab tu bila dia nak sambung ayat yang baru, dia cakap maka maka Kadang dalam Al-Quran pun kita cari mana macam ha ataupun ta marbutah kan, kita berhenti sendiri kan. Dia macam ibarat macam itulah. Ada yang cakap serta, kurang tepat. Kalau pakai serta tu kurang tepat. Kecuali dia ada satu perkataan ini, satu, saya rasa itu adalah antara konten yang baik. Tadi kata cikgu serta tu boleh tak? Awak akan jumpa perkataan lagi. Lagi ni dia akan kata contohnya berani lagi ke petangan. So lagi inilah yang boleh pakai dan serta juga. Juga. Jua. Boleh pakai ni. So ini yang boleh pakai. Right? Seterusnya. Kita berbalik. Saya rasa untuk kata pangkal ayat sudah habis kan? Lagi? Apa kata kalau kita pergi berbalik kepada perkataan-perkataan yang ni istilah? Ya, saya ada dua perkataan yang saya perasan di dalam ini yang memang perkataan Jawa. Yang pertama aji, cikgu. Aji. A-J-L. Bukan. A-J-I. 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 Mana tadi A-J-I? Okay, so AJ Pati Aji. Okay. Awak akan jumpa perkataan Pati Aji. I ambil dulu lah Pati Aji terus. Boleh Pati Aji. Okay, itu you cerita kan? Okay. So Aji ini, Aji ini di dalam yang lepas balik daripada Arab itu haji kakak. Haji. Ni Aji saja. Haji tu Aji belat. Kan. Ini motor kan bukan. Okay. Jadi kalau Aji itu maksudnya ialah seorang ketua. Seorang ketua itu Aji. Jadi kita cari mana Aji. Dia merujuk kepada seorang ketua. Ya, menitahkan patih Aji. Jikalau tuanku hendak menitahkan patih Aji, maksudnya Kerta Alasari cakap jika tuanku hendak menjadikan patih ketua. So maksudnya ni ketua saja. Sebab dia penggawa agung kan. Sebab konteks dia adalah penggawa agung. Jadi patih dia orang cakap. Patih dia saya. Okey. Haji adalah ketua. Jadi awak jangan confuse tau. Haji macam Pak Haji tu lain. Haji ni ialah seorang ketua. Ini dalam bahasa Jawa. Okay? Alright, itu yang pertama. Yang kedua yang saya nampak tadi ialah mama. Mama bendahara. Mama. Ramai yang fikir, alamak dia berketurunan mamak ke? Tak, bukan mamak keturunan, tidak. Mamak ni adalah mamak pangkat. Mamak pangkat. Ceritakan. Jadi mamak, mamak ni jangan awak fikir mamak macam restoran, mamak kedai mamak tu dah. Mamak ini adalah satu pangkat di mana mamak itu adalah satu pangkat hormat. Pangkat hormat. Jadi mamak bendahara, awak kena tukar jadi apa? Awak tukar jadi bendahara saja, gugurkan mamak tersebut. Tapi boleh juga sebenarnya kekalkan dia sebagai panggilan. Tapi sebenarnya mama bendahara pada hari ini kita panggil dia sebagai Datuk. Tuan boleh. Macam tu. Okey. Pati Aji kena tukar aja. Aji boleh tukarlah. Jadi ketua. Boleh tukar. Okey, alright. Okey, lagi. Apa lagi je kau? 3 minit ni, jom kita buat penutup. Jomlah kita buat penutup. Okey. Jadi boleh faham tak cerita hari ini? Boleh faham tak cerita pada hari ini? Boleh Okay, jadi mungkin kita boleh cerita kongsikan tips nak menjawab soalan nanti prosa klasik kepada bahasa Melayu standard. Lagi-lagi anak-anak form 4 ni. Facebook tak jadi foto. Okey.
Okay, awak kena tahu satu benda. Okay, yang tingkatan 5, cerita awak, saya tak tahulah, jujur dari hati, cerita tingkatan 4 lebih menarik bagi saya. Berbanding dengan cerita tingkatan 5. Tapi saya rasa tingkatan 5 seronok. Awak suka? Saya suka tingkatan 5 sebab kalau anak-anak kalau anak-anak baca tingkatan 4 dan tingkatan 5, awak akan perasan kedua-dua cerita ni mengikut tahap kematangan awak tau. Betul. Tahap kematangan awak. Jadi awak nak cakap saya tak matang ke sebab saya suka tingkatan 4 ni? Bila kita belajar, bila kita belajar dan kita dah matang, kita form 4, kita form 5 ini, janganlah dah pandang macam tu, jatuh hati nanti. So awak akan belajar apa? Awak nak sayang siapa? Mak awak. Sayang saya. Ada sayang diri sendiri. Ingat, love yourself. Jadi bila awak dah form 4, form 5, awak akan belajar apa? Awak akan belajar hubungan diplomatik, hubungan antarabangsa, dan ini adalah salah satu cara Kementerian Pelajaran untuk menerapkan kepada awak bahawa awak punya world view kena lebih luas sekarang. Betul. So form 4, hubungan antara Melaka dan juga Majapahit. Form 5, Melaka dan juga Siam. Kap. Lok dit noi. Sabar di mai. Sabar di mai. Okay. So, nanti saya akan sertakan dalam kelas nanti kita akan ceritakan apa yang boleh diubah dekat dalam prosa klasik kepada prosa moden, apa yang tak boleh. Dia ada hukum dia, dia ada pantang larang dia. Tetapi saya jangkakan kita punya pembelajaran insya-Allah akan okey kalau kami guide insya-Allah. Insya-Allah. Jadi awak akan di-guide oleh Cikgu Syuk dan Cikgu Zack saja ya. Betul. Jangan cari saya. Saya tak ada. I'm gonna miss you. No, okeylah, bolehlah. Okay, yang mana yang cerita aneh-aneh tadi kat dalam ni, kau jangan bawa sampai luar kelas ya, awas. Kita je tahu yang kita je janji. Kita je tahu. Okay. Kita gelak tadi nampak macam mana kan? Korang kelakar. Sumpah kelakar betul. Kita ingat kita je kelakar. Rupanya anak-anak kita lagi kelakar. Ya Allah, tak pernah terfikirlah terlalu. I tak terfikir terlalu. Tak pernah terfikir. Tapi I lipas lagi lato-lato. Ya, betul. Sebab bising. Ketak. I see. Kan? Itu. Oh, ya lato-lato itulah. Ya. Lato-lato sebenar lah. Okey, itu saja sekian saja daripada kami. Sekolah Wacana pusingan pertama. Kita doakan semoga ada wacana lain lagi. Wacana klasik kami sudah pun selesai. Betul. Terima kasih kepada Nazir. Maaf Nazir. Sorry lah. Anak-anak kelakar. Bukan kami. Betul, anak-anak yang cakap. Anak-anak kelakar. Sumpah kelakar. Habis. Okay, jadi itu saja. Jaga diri baik. I love you so much. Jumpa dalam kelas insyaAllah. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Love you.